Dakwaannya Datuk, Nabi Sulaiman dan juga Nabi Ibrahim adalah berasal daripada Melayu dan daripada sini. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Oke, kita mungkin sering mendengar atau membaca narasi-narasi tentang Melayu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu profesor dari negara jiran dengan berbagai penjelasannya. Namun ternyata sebelumnya juga video yang lebih menghebohkan di negara jiran sendiri, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Sulaiman berasal dari Melayu, yang pernah ditayangkan pada salah satu stasiun TV di negara jiran. Akan tetapi ada penjelasan dari ulama negara jiran sendiri terkait dengan paparan sejarah-sejarah tersebut. Baik Datuk, selepas ini kita nak tengok pula berkaitan dengan sejarah. Ini perjalanan Nabi Sulaiman. Kita saksikan VT ini. Sebenarnya kata Sulaiman tu dia Arab. So Sulaiman bukan Arab sini lah ya? Dia sini. Nabi Sulaiman tu? Nabi Sulaiman. Dia pergi ke sana. Macam Ibrahim. Orang sana panggil dia apa? Ibrahim. Sebelum Arab panggil Ibrahim, orang panggil dia apa? Abraham. Abraham. So, dari sini dia pergi mana? Sampai India orang panggil dia Raja Wikrama. Mana bawah? So, dulu dalam Kaabah ada gantung. Talam-talam kan? Sekarang mana pergi? Tak ada. Kosong je batu dah buat mamat. Siapa yang gantung tu? 30 tahun dulu aku dedahkan. Dakwaannya Datuk, Nabi Sulaiman dan juga Nabi Ibrahim adalah berasal daripada Melayu dan daripada sini. Apa boleh Datuk katakan dan juga komen Datuk? Ini saya kata, kita ada krisis dalam akademik. Benda-benda sejarah, saya tak lihat, saudara pun tak lihat, dan kita tak lihat pada zaman ini. Bagaimana kita nak membuktikan? Pembuktian sejarah atau utama apabila bukan saja membabitkan kesan peninggalan, batu bata ataupun bahan peninggalan, tapi apabila membabitkan soal teks, soal ucapan, soal konten ajaran, itu hanya melalui satu perkara saja, iaitu dinamakan dengan riwayat ataupun narration. Kita mesti ada riwayat. Siapakah yang membuat riwayat daripada zaman ini ke zaman ke rawi sebelumnya, seperti mana Quran. Quran dianggap, Quran kita dapat buktikan dia al-manqul ilaina bitawatur, dia panggil. Dia telah dibawa kepada kita secara mutawatir. Maksudnya absolut. Dia adalah tidak ada pertikaian tentang konten dia, bahawasanya seperti mana pada zaman dahulu, demikian pada zaman kita. Bagaimana dia nak tahu bahawa Nabi Sulaiman berada di sini, Melayu? Apa bahan dia nak buktikan? Apa dia ajaran Sulaiman yang boleh dibuktikan daripada satu kepada satu? Kalau dia kata ada satu orang penulis yang penulis itu dia ambil daripada mana? Apa bahan dia? Dia ada benda bertulis, written document, yang mana written document itu tak boleh dinafikan melalui sistem periwayatan yang dipercayai, narrated generation by generation, yang mana tidak boleh dipertikaikan. Ini semua adalah satu khayalan. Pergi ke Palestin, orang Israel akan kata bahawasanya Nabi Sulaiman di sana. Kan orang Yahudi buat dakwaan mereka tentang ajaran Musa. Semua benda kita nak proof tentang ajaran terdahulu, mesti datangkan bukti. Written document bukan orang sekarang tulis. Dokumen dulu yang datang kepada kita melalui riwayat yang dipercayai. Kalau setakat you jumpa satu tulisan sekeping yang kita tak tahu siapa penulisnya, authenticity, keaslian penulisnya itu bagaimana, sejauh mana kita boleh reliable ataupun boleh dipercayai ataupun tak penulis itu. Ini semua ada disiplin di dalam ilmu, metodologi ilmu. Ini menduka ceritakan. Kalau macam tu saya pun boleh dakwah juga. Besok kita boleh dakwah lah. Nabi Yusuf rupanya orang pelih umpamanya. Kalau semua orang boleh buat begitu, maka tak ada demi ilmu. Kita hidup dalam dunia khayal. Dan bagaimana tanggapan ulama jiran sendiri atas paparan sejarah dari profesor negara jiran ini yang mengatakan bahwa Melayu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalau kita tengok awal tadi mengaku keturunan Nabi Muhammad. Sekarang tak ada. Keturunan Nabi Ibrahim tu kita ni. Jangan dibuat main-main. Nabi Ibrahim.
Kan? Saya pun baru konturah ke apa. Sebut pun takut tak tersilap ni kan. Tak apalah kalau tak percaya terpulang. Kan? Sebab saya tengok Dr. Zaimi ni dia banyak sikit respon. Kita minta dia respon sikit lah konturah-konturah ni. Macam dia berminat sangat. Memang ada disebut dalam kitab-kitab sejarah tentang Qantura ataupun Qaturah yang merupakan pasangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi kita kena tahu bila ada rujukan, tak semua rujukan itu boleh kita terus terima tanpa kita buat penelitian. Jadi sebab itu waktu ada satu video dia macam tersilap membaca menterjemahkan sanad, kita tegur. Jadi teguran yang kita beri itu memanglah teguran yang kita rasa lunak dah bahasa tu. Tapi kerana kita bersangka baik pada awalnya. Tapi bila kita tengok dengan apa yang disebarkan oleh Profesor Salehah ni, kita rasa kita perlu lakukan penilaian yang kritikal terhadap dia, yang kritis terhadap dari dia. sudut akademik. Dari sudut akademik. Sebab apa? Sebab perkataan yang begitu mudah pun dia sudah salah terjemah. Jadi sedangkan dia profesor dalam bahasa Arab. Jadi sebab itu Betul ke dalam bahasa Arab? saya tak pasti, tapi di UIA itu dikatakan beliau adalah dalam bidang bahasa Arab. Dia terjemah salah. Tapi terjemahan yang simple. Simple Arabic. Bukan subkulisan. Saya tak tahulah. Sebab orang yang belajar bahasa Arab yang simple ni, haddatsani ghairu wahid min ahli al-ilm. Bukan sekadar satu orang yang bercerita pada aku daripada kalangan ahli ilmu. Itu pun salah terjemah. Bagi saya ini merupakan satu kesalahan yang fatal lah bagi seorang akademia yang ingin mengkaji dalam manuskrip ataupun dalam rujukan bahasa Arab. Persoalan yang kedua adalah, kalaulah qaturah itu memang wujud, ada qaturah ke ada, tetapi kita perlu buktikan yang kedua pula kaitan dia dengan Melayu. Kan? Katanya Melayu qaturah ni ni dalam bahasa Arab Kita daripada Qaturah lah. tidak ada bukti setakat ini. Yang kita bagus nak dengar ni, berbangga-bangga. bila disebut tentang Timur ni luas. Jepun pun Timur. Kan? Rusia pun sebahagiannya Timur. Jadi sebab itu kita kata, sebelum kita nak buat apa-apa dakwaan, pastikan betul-betul. Sebab bila benda ni dah tersebar, dia susah nak repair. Melainkan kan ada orang yang akan percaya. Sebab itu kami di KUIP ni, kita dah jemput dah. Kan, Pusat Islam Ustaz Rosfan minta pegawai kami Diskusi. untuk berhubung dengan wakil Prof Salehah ni. Tapi beliau kata, mula-mula dia katakan, saya dimaklumkan lah, beliau MC sampai 20 lebih Disember. Tapi kita bagi ruang, bagi tarikh. Bulan 1 pun tak apa, yang penting mai. Tapi dia kata dia menolak lah. Tapi saya kata pegawai tu sebab dia kata dia sibuk, pegawai dia kata dia sibuk. Jadi saya kata bila-bila masa yang dia free, mari. Sebab apa? Sebab bila kita dah berani buat dakwaan, maka kita kena berani mempertahankan dia. Kita tak boleh kata, siapa nak percaya, percayalah. Siapa tak nak percaya, tak apa. Sebab kita berhadapan dengan manusia yang tidak boleh menimbang mana satu fakta, mana satu auta. Bila maklumat telah diletakkan di hadapan orang awam dengan dakwaan, bukan hanya sekadar membangkitkan kebarangkalian, tetapi dia buat, Bukan melontarkan persoalan, tapi satu kenyataan. ya, satu kenyataan yang seperti itu, maka kita terpaksa untuk memanggil beliau untuk berhujah. Dan ini merupakan satu bebanan bukan hanya kepada beliau, tetapi kepada UIA juga. Kerana UIA adalah satu institusi pengajian tinggi yang mengiktiraf keilmuan dan kesarjanaan. Dan tidak wajar satu pensyarah universiti yang bernaung di bawah UIA, kerana Datuk alumni UIA, Ana juga alumni UIA, kami juga merasa terpanggil untuk bagi kata UIA kena ambil tindakan kalau Dan ada juga profesor-profesor di bidang sejarah yang dah mula bangkit dan jawab dakwaan-dakwaan. Ya. Tapi yang kita pelik ialah ramai pula peminatnya tu. Yang peminat ni sebab apa? Sebab ni pertama ada berapa banyak sebab lah. Antara sebabnya kadang-kala orang ni dia macam tidak lah. Dia nak berbangga-bangga dengan kita Melayu keturunan Nabi Ibrahim. Seolah-olah macam sesuatu, pertama benda tu tak
tak tahu apa bukti dia. Kedua, dia jadikan itu asas untuk kebanggaan diri dia. Padahal kalau betul-betul dia nak berpasti, dia dakwa satu benda. Saya cadang dia dakwa kita ni keturunan Nabi Adam. Memang confirm. Orang tak ni dah. Tetapi bila dia dakwa Nabi Ibrahim, kalau kita tengok dalam Tabari semua, Qaturah ni dia punya tafsiran kebanyakannya pergi kepada orang Arab di Palestin dan di Syam. Dan ada sebahagian dakwah pergi kepada Afrika, whatever lah. Tapi macam puisi Arab kata, laisa fata man yaqulu kana abi walakin al fata man qala another. Kan bukanlah orang muda, orang yang nak berjuang hebat tu orang yang kata bapa aku dulu sekian orang. Dia sebenarnya kerana diri dia. Dan kita kena tahu Quran, sebab tu kita pentingkan tasawur Islam ni menerusi Quran dan sunnah. Lepas pada tu kita pergi pada benda-benda yang bersifat juz'i ni. Quran kata apa? Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin kanata tahta 'abdain min 'ibadina salihin fakhanatahuma falan yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah bagi contoh isteri siapa? Nuh dan isteri Lut. Kanata tahta abdain min ibadina salihin. Mereka itu berada di bawah dua hamba kami yang saleh. Fa khanatahuma. Depa khianat pada mereka. Tidak memberi apa-apa manfaat hubungan mereka dengan suami mereka. Kan? Nak tunjuk kemuliaan tu bukan itu saja, kan? Bukan tu. Dikatakan masuklah mereka kedua-dua dalam neraka. Kemudian Allah kata apa? وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Allah bagi contoh orang beriman kepada isteri Firaun. Allah bagi contoh kepada orang beriman siapa? Isteri Firaun. Suami dia teruk. Suami Firaun paling teruk, tapi Allah kata apa? إِذْ قَالَ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. Ketika dia berkata, إِذْ قَالَتْ, wahai Tuhanku, buatlah rumah di sisimu di dalam syurga. Maksudnya tak usah kisahlah kau isteri siapa, kita keturunan siapa. Yang penting kita saleh. Tapi itu tidak diangkat oleh orang yang tak faham. Dia nak angkat benda yang tak pasti. Padahal benda yang dia boleh pasti menggerakkan kita semua jadi saleh. Kita dimuliakan. Arab dahulu, Umar kata apa? Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Fama nabtaghil izzata bighairi ma a'azzana Allah. Azallana Allah. Kunna adallat qaumin. Dalam zaman kami, kita dulu kaum yang hina. Fa'azzana Allah bil Islam. Allah muliakan kita dengan Islam. Tapi bila kita dulu kadang-kadang kebangkitan Islam era 70-an 80-an dan lebih bagus. Fikrah dia lebih jelas. Fikrah dia kita dimuliakan dengan Islam. Sekarang ni cerita Islam, agama Rabbani, Syumu, semua dia tak naik dah. Dia duduk main cerita ni. Kita ni keturunan Nabi Ibrahim. Bersungguh-sungguh. Okay, let's say betul kita keturunan Nabi Ibrahim. So, jadi apa? Nak buat apa? Arab keturunan Nabi Muhammad. Palestin kena ada bom daripada gelap. Tak buat apa pun. Buat apa semua ni? Untuk apa semua ni? Nak pukul kompang sampai bila? Okey, kita ketahui di dua negara ini, Indonesia dan Malaysia, sudah menjadi pengetahuan umum bahawa suku bangsa yang ada di dua negara ini merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Jika kita search di Google, banyak sekali tulisan dan bahkan video-video yang mengulas tentang keturunan Nabi Ibrahim. Namun dari penjelasan yang disampaikan oleh ulama-ulama dari negara jiran tadi, satu hal yang penting adalah setiap manusia dinilai amal dan ibadahnya. Kita hanya berusaha dengan segala kemampuan dan kodrat kita sebagai manusia, dan kebenaran suatu sejarah hanya Allah yang Maha Tahu. Namun dalam kehidupan saat ini, silsilah dan keturunan bukan menjadi standar kemajuan sebuah kaum. Masing-masing orang dan masing-masing kaum, suku, bangsa dan negara berusaha untuk memajukan dirinya dan negerinya dengan tetap beristiqomah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Silsilah dan keturunan bukan menjadi standar kemajuan suatu kaum. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.